Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey, dah boleh nampak wajah saya. Ada tanya pula kenapa tak nampak. Okey, dah nampak kan? Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini insya-Allah. Kita sambung topik kita semalam. Semalam kita belajar tentang isim. Macam mana nak kenal isim? Jadi isim ni boleh kita kenali melalui tandanya. Kan? Semalam kita dah buat. Jadi kita pun dah buat latihan 8 tentang isim. Isim dan tandanya. So kita dah buat latihan 8. Kita habis tak buat semalam? Tak ya? Kita buat 3 baris je kan? Ya. Okey, jadi apa dia tanda isim? Semalam kita belajar isim kita boleh kenal melalui tanda pada awal dan juga pada akhirnya. Pada akhir. Ada 2 tanda di awal, maknanya tanda yang jelas untuk kita kenal isim, iaitu kita boleh kenal melalui di awal ada alif lam. Boleh nampak ke tu? Nampak kan? Kecil sangat. Boleh. Di awal kalimah isim tu kadang-kadang ada alif lam ataupun ada harfu jar. Ini harfu jar yang kita dah pelajari. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la ataupun li. Ada yang kita dah jumpa lah ni. Jadi kalau kita terlupa, just a matter of kita rujuk balik harfu jar dan kita tahu harfu jar adalah tanda di awal isim. Nampak harfu jar maknanya perkataan selepas harfu jar tu mestilah isim. Yang tanda pertama tadi alif lam, tanda kedua harfu jar. Boleh tak ada dua-dua? Boleh. Macam itulah. Kemudian tanda isim pula pada akhir juga pun kadang-kadang ada tanda isim iaitu kasrah ataupun tanwin. Tanwin sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Jadi kalau kita dah kenal tanda tu mudahlah untuk kita bolehlah kita terjemah. Maknanya bila kita kenal ini isim, kita mesti terjemah seperti kata nama. Tak bolehlah kita terjemah dalam bentuk fi'il pula. Macam itulah. Tak bolehlah kita terjemah di harf. Dia mesti memberikan makna. Dia ada nilai makna dan menamakan sesuatu. Baik, semalam kita berhenti pada perkataan jannatin. Jannatin maknanya apa ni? Syurga-syurga. Hari ini kita masuk bahagian yang seterusnya. Kita pergi kepada line yang ketiga iaitu kasayibin. Jadi kasayibin ni apa dia maksud dia? Dia ada 2 kalimah. Satu, ini apa? Kaf ni? Kaf harfu jar. Jadi terjemahan dia? Ingat lagi. Seperti. 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 Tu bila nampak ni seperti. Sayyibin. Ni tak tahu tapi tahu dia adalah isim sebab ada tanwin, Ada tanwin. dan di awalnya ada harfu jar. Jadi kita pun bulatkanlah tanda isim dan kita terjemahkan. Tak tahu seperti sayyibin. Sayyibin tu maksud dia hujan. Baik, kita tengok perkataan seterusnya. Kalau boleh tengok skrin. Hari ni kita tengok skrin. Sebab apa? Kita bulatkan. Maknanya kita buat latihan ni sama-sama. Bagi yang dah buat, dia tinggal boleh jeling-jeling lah. Lepas tu dia tandakan je. Betul ke tidak jawapan yang dia buat semalam. Baik. Minas samai. Jadi apakah tanda di awal isim itu? Ni kita tahulah ni. Ni isim. Sebab apa kita tahu di isim? Sebab di awal ada harfu jar. Harfu jar mina. Lepas tu ada alif lam. Alif lam, bagus. Kemudian di akhirnya ada kasrah. Ni yang kita kata harfu jar. Min apa maksud dia? Cari.
Dari. Darilah Daripada tak sesuai daripada sebab as-sama ni apa maksud dia? Langit. langit. Dari langit. Ada dua kalimah sini. Satu warna hijau, satu warna hitam. Bila harfu jar, definitely. Yang ni mesti isim. Langit tu apa? Langit tu langit lah. Kita dah tahu langit tu yang biru. Belakang saya tu, backdrop saya tu langit. Absarihim. Absarihim. Jadi ada dua perkataan ni. Absari. Ba. Alif A ni. Tak ada. Dia satu Alif perkataan ni. Inilah Bukan. maknanya ini adalah isim. Sebab apa tanda dia? Ada tanda kasrah di akhir. Yang kita kena buat dulu tanda yang jelas je pada isim. Absari. Jadi kita tahu dia isim. Ini pun bukan warna hijau. Jadi kita tak bolehlah kata dia adalah harf tu. Dia bukan harf. Dia sebahagian daripada perkataan ni. Dia sebahagian daripada perkataan. Memang ada dah perkataan ni. Absar. Terjemahan dia? Pelihatan. Pelihatan. Him. Ni tak tahu lagi yang tu. Ikut je teacher dululah. Maknanya kat sini tambah bagi him mereka. Pelihatan bagi mereka. Mutasyabihan. Apa tanda isim dia yang kita boleh nampak? Tanwin. Di akhirnya ada tanwin. Memang definitely isim. Ya. Jadi apa maksud mutasyabihan? Yang serupa. Samaratin. Apa tanda dia? Kita bulatkan tanda. Tanwin di akhir kalimah. Terjemahan dia samarat, buah-buahan. Jadi buah sejenis buah. Satu pun boleh, sejenis lah. Okey, saya pergi kepada perkataan di bawah samaratin tu. Teacher sekejap ya. Ya. Mana kita nak tahu samaratin tu, meaning dia tu? Dia buat masa ni kita baru jumpa, maknanya saya bagi tahu dulu. Tapi perkataan ni akan ada banyak kita jumpa. Ni baru pertama kali. Nanti kalau kita baca Quran kita jumpa, okey kita tak ingat maksud dia tak apa. Kita tahu. Tapi kita tahu ni adalah isim berdasarkan tanda tu. Jadi itulah kita tak bolehlah cakap membuahkan. Salah lah. Jadi kita terjemahan, kita tahu dia ni something ni, benda ni. Macam tu dulu. Nanti kita bolehlah tengok kamus ataupun nanti kita jumpa lagi. Kita ingatlah. InsyaAllah. Ni perkataan yang banyak dalam Quran. Yang kita letak ni, perkataan ni banyak dalam Quran. Hampir kesemuanya kita sering jumpa dalam Quran. Baik, saya pergi kepada perkataan di bawah, perkataan samaratin. Sama Ada dua tanda. ada dua tanda. Ahsan. Jadi apa dia iaitu? Ada alif lam Dengan baris kasrah. bawah di akhir baris kalimah. kasrah. Bagus. Jadi maksud dia apa? As-sama ni selalu jumpa. Mendengar. Langit. Bagus. Langit. Kemudian fihi. Dia macam ada dua, kita kena potong dia tu. Betul, ada dua. Jadi kita tengok warna pun kita tahu. Jadi apakah tanda yang menunjukkan isim tu? Ada apa? Ada perkataan fi ni ialah harfu jar. Jadi maksud fi Dalam. di dalam ataupun di ataupun dalam ataupun pada. Lepas tu hi ni lah. Ni teacher bagilah dulu maksud dia. Maksudnya kita belum belajar, baru je belajar. Teacher bagi dulu. Di dalamnya. Banyak kan kita jumpa perkataan ni dalam Quran? Fihi ni, fihi. Jadi kita dah nampak situlah. Masalan, apa dia tandanya? Tanda tanwin. Tanda tanwin. Tanda tanwin. Jadi maksud dia apa? Masal. Ni dekat dengan bahasa kita. Contoh, betul. Boleh kita kata suatu contoh. Ataupun kita kata perumpamaan. Suatu perumpamaan pun boleh. Misalan. Satu misalan boleh.
Tu kita pun banyak pinjam bahasa Arab. Al-haqu. Alif lam. Al-haqu. Alif Betul. lam. Ada alif lam di akhirnya. Jadi terjemah. Awal kalimah. Di awal. Di awalnya ada alif lam. Jadi terjemahan dia Al-haqqu. Kebenaran. kebenaran. Hak. Kebenaran. Kita dah guna pun perkataan ni dalam bahasa kita. Tapi kita eja macam tu. Hak. Ini adalah hak. Hakiki. Itu semua daripada asalnya perkataan yang samalah. Kathiran. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin. Ada tanwin di akhir kalimah. Jadi kasir. Selalu dengar perkataan kasir. Sikit je. Taksir. Banyak. Terbalik. Oh banyak. Oh kasiran lah, sorry. Kalau Kasiran. sikit, qalil. 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 Kalau qalilan pun ada. Tu pun ada. Kalau qalilun pun ada. Ini masa kita tak maninah kan. Kita cakap kasiran. Ya betul. Kasir. Tapi Arab bila dia cakap dia tak kata kasir dah. Dia kata kitir. Macam kita juga. Macam dah bahasa pasar tu lain sikit bunyi dia. Fil ardi. Jadi Fil berapa ardi. tanda isim yang kita nampak yang jelas? Ada fi, Pertama alif ada lam fi. dan kasrah. Apa Yes. Ada Alif fi, lam. ada alif lam. Dan diakhiri ada kasrah. Di akhirnya ada kasrah. Jadi terjemahkan, fi kita dah tahu. Bumi. Al-ardi, bumi. Perkataan bumi ni banyak kali. Tadi kita ni macam bila baca dalam surat ayat kursi tu pun ada kan? Ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lepas tu lah ada. Jahratan. Jahratan. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin. Bagus, tanwin. Jadi ini adalah isim jahar. Maksud dia Macam nyata, jelas ataupun nyata. Okey. Ada satu perkara kita nak kena ingat dalam isim ni kalau kita ingat lagi homepage kita, sifat tu termasuk dalam isim. Sifat termasuk dalam isim. Jadi menamakan keadaan seseorang tu, menamakan hal, menamakan suasana ke, warna ke, itu semua termasuk dalam isim. Kalau dalam bahasa Inggeris tak kan? Bahasa Inggeris kan dia kumpulan lain, tapi dalam Arabic senang je. Maknanya isim tu semua yang ada, dia tak ada masa. Sifat termasuk isim. Kan? Oh, nafsin ni tadi tertinggal. Belum buat. Saya buat ke bawah. Okey, saya pergi kepada muka yang sebelah al-ar tu nafsin. Jadi terjemahannya Tanwin. Tanwin di akhir kalimah. Maksud dia suatu diri ataupun jiwa. Jiwa pun boleh. Okey. Khairun. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin, ya. Maksud dia suatu kebaikan. Ini teacher, kita kena hafal ke teacher nanti kan? Hafal apa? Yelah macam kebaikan. Yelah maksud ayat. Okey. Kita jangan hafal. Jangan kita macam stres. Nanti kita kena hafal terus kita rasa jemu. Ataupun kita dah tak boleh dah hafal tu. Kita fahamkan konsep. Kita faham dia konsep isim. Jadi terjemahan tu mesti bergantung kepada, kalau di isim maknanya kita tak bolehlah terjemahkan membaikkan. Tak boleh. Kita terjemahkan kebaikan. Kita tahu khair ni kan banyak kita jumpa kan? Khair. Khairukum man ta'allama al-Quran. Lepas tu banyaklah. Banyak sangat perkataan khair ni banyak dalam Quran. Jadi kita macam kita faham. Kita selalu sebut jazakallahu khairan. Tu semua termasuklah tu. Jadi dia punya kata ni baiklah. Kebaikan. Ada kala dia boleh memberi maksud lebih baik. Tu kita kena tengok konteks. Tapi dia punya intipati dia baik. Masa tu bolehlah kita gunakan Quran perkata sementara menunggu Quran Mubayyinah yang kami sedang bangunkan ni. Ni Quran Mubayyinah kami ni. Dia adalah
Akademi Al-Bayan sedang buat ni kan. Maknanya adalah dia macam ni. Jadi keyword dia tu kat situ. Maknanya dan terjemahan ni mengikut nahu. Mesti mengikut nahu yang kita belajar. Jadi kenapa kita kata yang sejenis, yang satu, tu semua ada sebab-sebab dia. Tapi kita sekarang ni kita cuma mesti kenal dulu. Kenal. Lambat lagi ke teacher? Yang ada pada kita tu juzuk 1 je baru Juzuk diumumkan 1 juzuk baru. 1. Jadi kalau kita boleh terjemah juzuk 1 yang tak ada color pula ni, Al-Baqarah ni juzuk 1 daripada Al-Baqarah, sebenarnya kita dah ada satu asas yang agak kukuh ya untuk terjemah berikut-berikutnya. Yang berikutnya. Jadi kuasai nahu ni, kemahiran nahu pada modul 1 ni. Nanti kita akan bergerak Okey, modul 2 insya-Allah. lagi nampak. InsyaAllah. Baik. Khalifatan. Jadi apa tanda dia? Tanwin. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin di akhir kalimah. Maksud dia apa? Khalifah. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Kita dah Seorang gunakan khalifah. dalam bahasa kita. Yes. Khalifah ataupun sebenarnya maksud dia pengganti. Ada bahasa, ada perkataan yang memang kita dah absorb, kita dah gunakan dalam bahasa kita dan sebab bahasa Melayu tu tak boleh nak capture maksud dalam bahasa Arab, tak apalah kita gunakan. Contoh perkataan khalifah ni lah. Tak ada dalam bahasa kita. Yang ada paling dekat pengganti. Boleh kita katakan seorang khalifah. Boleh. juga. Kita kata Tapi seorang. macam lari maksud dia teacher. Apa dia? Macam pengganti dengan khalifah tu macam tak berjaya. Kenapa datang pengganti? Sebab kata dasar. Balik semula kepada kata akar dia. Jadi tak apa, biarkan dulu. Jadi kita kat situlah kita belajar Quran ni. Nanti kita akan dapat maknanya faham daripada kata dasar tu, kita akan melihat Quran tu dia lebih luas maksud dia. Jadi kita tak terkongkong ataupun terkekang pada pentafsiran seseorang. Dia Yes. tak confine lah user. Yes. Sebabnya makna-makna dia lebih luas. Sebab itu sampai bila-bila pun, sampai akhir zaman ke, sampai masa waktu moden ke, dia tetap relevan. Macam itulah the beauty of Quran tu ya. Okey, lailatan. Kejap saya nak sekejap bagi saya sikit masa, kejap je. Saya nak mute sekejap. Dengar tak kalau saya cakap macam ni? Dengar. Jelas Dengar teacher, dengar. Alhamdulillah. Baik, jadi lailatan ni tadi apa tanda dia? Tanwin di akhir. Yes, tanwin. Jadi terjemahan Laila lalu dengar. Laila malam. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam. Oh. Bila kita faham Lailatul Qadar tu sebenarnya dua perkataan lah, dua isim. Lailatul Qadar. Tapi dia ni lailatan. Itu kemudian lagi lah. Tapi yang penting bila kita nampak ada tanwin, maknanya kita tahu dia adalah isim. Jadi kita tak bolehlah cakap bermalam. Dia tak kena. Dia maksudnya kita kena terjemah suatu malam. Ataupun malam je. Tadi rezeki, apa tanda dia? Baris bawah di akhir kalimah. Ada kasrah di akhir kalimah, betul. Jadi terjemahan dia, ni pun sama. Konsep ni tak ada dalam umat dalam Ya, betul. Cuma beza dia kalau kita bahasa Arab, kita nampak dia dengan huruf qaf. Kita dah eja dengan huruf K je. Jadi rezeki. Kita kata rezeki. Bila orang sebut betul, kita tak boleh nak relate. Tapi sebenarnya pinjam bahasa Arab. Gitulah. Jadi kena macam kita lebih in tune now. Bila kita baca Quran, sebenarnya perkataan ni kita dah guna. Tapi cuma makhraj dia tu beza sikit. Bila Quran tepat. Bila kita cakap, kita tak kisah as long as orang faham. Sujadan,
dan Tanwin di akhir. tanwin di akhir kalimah. Tanwin di akhir kalimah. Jadi maksud dia sujud. Tapi nak kata suatu sujud ke? Belum tentu lagi. Itu yang kita perlukan tengok pada konteks. Tapi kita tahu ni mungkin isim lah. Kita tahu dia isim. Dalam bahasa Arab ini bermaksud isim. Okey, ada lagi yang tertinggal. Ar-Rahimu. Ya? Cukup Ustazah. Macam sujud tu macam fi'il. Macam fi'il. Tapi macam kalau kita kata dia dalam keadaan sujud contohnya. Tu fi'il ke bukan? Bukan kan? Oh, dia sebab keadaan Ustazah kata, Yes. saya kata tadi macam keadaan kan. Keadaan. Jadi dia jadi isim. Bahasa kita tu tak ada. Tapi sekarang kita nampak dia tanwin, kita tahu ini mesti memberi maksud dia isim. Jadi sujud ni maknanya isim. Bukannya sujud yang bermaksud dia sedang sujud. Dia tidak terikat Bukan dengan maksudnya perbuatan lah. bukan perbuatan. Ya. Dia adalah keadaan. Dia mungkin kalau buat macam ni, kalau kepala, dahi dekat tanah, lepas tu lutut semua menyentuh tanah, itu apa benda namanya tu? Nama dia tu sujud. Gitu. Faham Wahidin. Tanwin di akhir kalimah. Tanwin di akhir Tanwin di akhir kalimah. Ni maksud dia satu. Satu. Wahid. Apa tertinggal? Ar-Rahim ni belum lagi buat. Ar-Rahimu. Alif lam. Alif Alif lam. Okey, kita pun tahu ni maksud dia apa? Akhir. Penyayang. 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 Okey. Jadi ni biasa nama Allah. Kita pun dah tahu. Bolehlah kita nak kata Maha Penyayang pun boleh. Kalau kita merujuk pada nama Allah dan kita terus kata Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Kalau kita tahu ni nama Allah. Tapi memang kita tahulah ni nama Allah lah. Salah satu daripada nama Allah. Baik, itu latihannya. Jadi, bila kita belajar tentang isim ni, saya nak pergi cerita sikit bahagian yang berikutnya. Setiap kali bila kita dah kenal isim, maksudnya kita tahu, okey, ini adalah isim. Dalam isim tu, setiap isim kita akan mendapati, mana saya punya warna ni? Lahanlah sikit teacher. Perlahan suara saya. Sebab saya tanggalkan ni dia punya macam tak seronok pula. Adalah technical issue ni. Okey, sekarang dengar. Sekarang jelas. Okey Okey. Dia kena letak dekat je dekat situ. Okey. Bila kita dah kenal, okey ni kita kenal isim. Kita tahulah perkataan tu isim. Setiap isim, apabila kita jumpa je isim, sebenarnya dalam satu kalimah isim tu ada 3 lagi maklumat yang kita boleh tahu. Jadi maklumat apa tu? 3 maklumat tu. Yang pertama, bentuk isim. Isim ada bentuk. Bentuk macam mana ni? 3 segi, 4 segi, bukan macam tu lah. Of course. Melawak. Buat melawak hambar malam-malam. Okey, bentuk isim. Lepas tu kita boleh tahu daripada satu kalimah isim ni ada 3 maklumat, iaitu 3 yang saya buat pecahan ni lah. Satu, bentuk isim. Yang kedua, jantina isim. Jantina isim. Maknanya kita boleh tahu gender dia. Kita boleh tahu sama ada dia tu feminin ataupun masculine. Macam tu lah. Dan juga kita boleh tahu bilangannya. Okey, apa yang saya maksudkan ni, tiap-tiap kali kita dah kenal isim, maknanya satu kalimah ini isim. Sebenarnya kita boleh kenal bentuk isim, kita akan dapat tahu bentuk isim, jantina isim, bilangan isim. Itu yang saya maksudkan tadi. Ada 3 maklumat lagi apabila kita dah kenal isim. Jadi hari ini kita akan belajar tentang maklumat. Macam mana kita nak tahu bentuk isim. Bentuk tu apa? Jadi bentuk isim ialah kita pecahkan lagi kepada 2 bahagian, iaitu sama ada dia bentuk kata nama am ataupun kata nama khas. Maksudnya perkataan yang kita jumpa ni tadi, masalan, contohnya masalan sebelah kiri saya ni kan. Okey, ni ada satu maklumat yang kita tahu. Okey, masalan ni kita dah tahu dia adalah isim. Kita tahu dia isim.
Jadi daripada satu perkataan ni kita boleh tahu isim ni am ke khas. Adakah dia am ataupun dia nak kata nama am atau dia kata nama khas. Kemudian daripada situ juga daripada ada tanda dia yang membolehkan kita tahu dia ni jantina dia. Ni lelaki ke perempuan. Macam tu. Dan di sini juga kita boleh tahu bilangannya. Sama ada dia ni satu ke, kalau bilangan dia ada terpecah lagi kepada 3. Jantina terpecah 2. Jantina terpecah 2 sama ada lelaki ataupun perempuan. Bilangan dia akan terpecah lagi kepada 3. Jadi dia ada bahasa Arab ni macam tu, dia ada tanda. Ada bilangan 1, tunggal, 2, musanna ataupun duaan dan juga 3 dan lebih. Dia ada 3 maklumat ni. Macam nampak macam banyak ke macam, tapi macam itulah hebatnya. Satu kalimah kita tahu 3 maklumat lagi. Dan maklumat tu bukan sikit-sikit, maknanya kita, jadi terjemahan kita bila kita tahu ni dia lebih tepat lah. Okey, kita pergi satu-satu. Jangan risau, kita tak akan belajar semua ni malam ni. Kita tengok satu je dulu, iaitu bentuk isim. Kita tengok bentuk isim ya. Bentuk isim. Okey ni. Ni notanya. Muka surat berapa? Muka surat 18. Muka surat 18. Jadi kita masih lagi pada peringkat mengenal kalimah. Bila kita kenal, kita boleh terjemah. Jadi mengenal kalimah, kata nama. Isim ada nama am dan nama khas. Ni yang saya kata tadi, kita sedang belajar tentang bentuk isim. For lack of better word, orang kata bentuk ni because I don't have, macam mana nak cakap bentuk apa lagi, itu bentuk lah kita ambil. Okey, isim terbahagi kepada kata nama am dalam bahasa Arab disebut sebagai nakirah. Isim nakirah. Dan kata nama khas iaitu isim makrifah. Okey, isim makrifah dan isim nakirah. Jadi yang berikut ialah kaedah mengenali kedua-duanya. Tourism not get over it, you know. It's like Ada soalan ke tu? Siapa yang macam Nisrin, are you okay? yes, sir. I'm mute. Sorry. Bunyi macam duduk dalam angin. Yang duduk tepi pantai tu teacher. Dia pula yang macam ditiup angin ya. Ada kipas kot. Kipas. Ada kipas agaknya tu Nisrin. Bunyi berdesau. Baik. Jadi nama am, kalau nama am, maknanya apa tanda dia? Di awal tiada alif lam. Kalau nama am, tiada alif lam di awal dan di akhirnya ada tanwin. Okey, maknanya kalau kita jumpa satu perkataan tu, kita nampak macam ni lah, kita tengok contoh contoh ni saya start dengan yang daripada kiri. Hudan. Jadi kita nampak dia tanwin. Maknanya dia ni isim. Tapi isim apa? Dia tanwin tu tanda isim. Tapi bila ada tanwin, maknanya dia isim nakirah. Ataupun isim nama am. Kata nama am. Jadi terjemahan dia suatu petunjuk. Ataupun kadang-kadang perkataan petunjuk ni kita dah tak payah cakap suatu. Kita kata petunjuk je lah. Boleh lah. Petunjuk. Mukminan. Jadi terjemahan dia seorang yang beriman. Maknanya ini kata nama am. Rasulun. Seorang rasul. Jadi kata nama am, kita tak bolehlah kata Mute. Teacher tak dengar. Saya tak dengar. Tak dengar. Tak ada suara. Mute ke? Kena muted ke tu? Tak ada suara lah. Oh, technical problem. Teacher, hello. Hello? Hello, teacher. Hello? Hello. Ada Tak technical dengar teacher. problem lah tu. Technical Tak tahu problem ada ke? isu lah tu. Hello, teacher. We can't hear you. Mami.
Hello. Chat pun tak ada. Dah. Dah dengar. Hello. Tak dapat dengar lah. Tak dapat. Hello. Sekarang dengar. Sekarang. Sekarang dengar. Alhamdulillah. Okay, baru dengar. Dia hilang lah. Macam pagi tadi jugalah kita ada masalah sikit Zoom ni. Technical error. Kita ada masalah. Lah. Saya rasa Zoom ni. Bukan Zoom. Okay. Tak apalah. Sekarang dengar. Dengar. Alhamdulillah. 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 Baik, kita pergi kepada tadi saya explain bila kata nama am maknanya di awal dia tiada alif lam dan di akhirnya ada tanwin. Tiada alif lam ataupun di awalnya ada tanwin. Jadi untuk contoh Baqaratun ni maknanya dia ada tanwin. Jadi kita mesti terjemah dia seekor lembu betina. Seekor ni mana dapat? Nanti kita dah tahu ni kan adalah tanda dia tu. Jadi ni seekor lembu betina. Ni suatu ayat. Ni maknanya dia tak ada alif lam. Alif lam dengan tanwin dia tak boleh sekali. Maknanya kerana apa? Kalau ada alif lam berarti dia makrifah. Sekarang ni dia tanwin maknanya dia nakirah. Kullu nafsin. Kullu nafsin ada dua. Maknanya dia ada dua ni prasanama. Maknanya dia bersandar. Ada satu isim ni. Okay, semalam saya rasa kelas ni saya tak cerita pula. Terlupa nak cerita. Isim ni, kalau dah, okay, kita dah tahu dia bentuk dia kan. Nakira, satu bentuk nakira. Ni bahasa Arabnya lah. Saya selesa kadang-kadang guna ni. Tapi maksud dia am. Kata nama am. Kalau has ni, kata nama makrifah. Makrifah. Okey. Bila isim dia sama ada macam semalam kita belajar kan, kitab, kalau dia ada tanwin maknanya isim ni sempurna. Ataupun jadi ni nakirah. Kalau dia tak ada tanwin tapi dia ada alif lam, maknanya dia mesti macam ni lah. Al-kitabu. Ini makrifah. Makrifah. Maknanya ini pun isim yang sempurna. Tapi kalau kita jumpa kitabu, tak ada alif lam, tak ada juga tanwin. Maknanya isim ni isim cacat. Isim cacat. Bila isim cacat, dia akan jadi prasanama lah. Dia tak boleh berdiri sendiri. Maknanya dia kena Sandaran. Ada sandaran. dia kena ada sandaran. Sama isim sempurna. Dia mesti bersandar kepada isim sempurna. Ini isim sempurna. Jadi kalau dia ni, yang cacat ni bersandar je kepada isim yang tak tanwin, maknanya isim nakirah, dia ni pun semua ni adalah satu isim nakirah. Adalah isim nakirah. Jadi kita terjemah setiap daripada diri. Itu yang kita kena tambah ni. Itu nanti saya akan terangkan lagi. Tapi sekarang kita cuma nak kenal apa? Isim, bentuk isim nakirah dengan makrifah. Jadi macam ni macam mana nak tahu? Kalau ada dua kalimah, ada dua isim macam mana nak tahu? Okey, kita tengok yang kedua tu, tempat dia bersandar tu, tempat isim cacat bersandar. Kalau dia bersandar kepada nakirah, maknanya dia ni nakirah lah. Kalau dia bersandar kepada makrifah, macam contoh dekat bawah, maknanya prasanama makrifah lah, gitu. Okey, kalau isim makrifah pula, simply put dia ada tanwin, dia ada alif lam. Dia bersandar, nampak Okey, bila dia bersandar macam ni, maknanya makrifah lah ni. Yaumu ni makrifah ke nakirah? Makrifah, sebab sandaran itu makrifah. Jadi dia tak boleh diri seorang, dia mesti bersandar. Jadi kita panggil dia isim makrifah. Al-ayatu. Dia sekarang dah jadi makrifah sebab ada alif lam. Ayat itu. Dah tak boleh terjemah suatu ayat. Kita terjemah ayat itu. Al-baqaratu. Lembu betina itu. Ar-rasulu. Rasul itu. Ini tambahan dia. Al-mu'minuna. Tambahan dia jadi orang-orang yang beriman itu. Al-huda, petunjuk itu.
Tunjuk itu. Kalau perkataan ni al-mu'minuna ni nakirah macam mana? Orang-orang yang beriman itu. Dia perkataan ni dia dah menunjukkan ramai. Jadi dia akan jadi kalau dekat sini dia akan jadi kalau ramai mu'minuna. Alif lam tu tak ada. Tapi dia tak boleh tanwin. Dia nakirah tanpa alif lam sahaja. Perkataan mu'minuna, mu'minina, muslimuna, muslimina ni semua dia tak akan boleh jadi tanwin. Tapi dia boleh jadi nakirah. Nakirah dengan tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam. Makrifah dia ada alif lam. Tu je. Jadi hari ni kita belajar tentang isim makrifah, isim nakirah melalui tanda-tanda dia. Apa tanda isim nakirah? Tiada Tiada alif alif lam lam di awal dan kalimah, ada tapi tanwin. ada tanwin di akhir kalimah. Ya. Tapi untuk perkataan macam mu'minuna ni tadi, dia tak ada tanwin. Tapi dia tak ada alif lam. Dia akan jadi tiada alif lam. Ya. Ni mu'minuna. Saya bubuh lagi contoh tu kat sini. Muslimuna. Muslimina. Dia tak ada alif lam. Maknanya ini adalah nakirah. Nakirah. Kalau ada makrifah macam mana? Kira tanda alif lam di awal kalimah. Ada alif lam di awal Di awal kalimah, kalimah. ada alif lam di Tiada awal tanwin kalimah di dan akhir tiada kalimah. tanwin. Ada tanwin. Dia tak mungkin sekali. Dia tak mungkin berjumpa. Dia tak pernah ada datang sekali. Kalau ada salah tu maknanya typo lah. Ataupun kita salah grammar lah. Gitu. Tapi kita bukan nak tulis. Kita nak tengok dalam Quran. Jadi Quran tu tak ada kesilapan. Jadi kita nak ketentukan macam dua perkataan. Ada satu isim cacat. Isim cacat ni mana dia punya tu? Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Jadi kita kena tengok sebelah dia, sebelah dia, sebelah dia. Sama ada dia bersandar kepada isim makrifah atau dia boleh juga bersandar kepada isim nakirah. Kalau dia bersandar kepada isim nakirah, maknanya dia ni adalah nakirah. Kalau dia bersandar kepada isim makrifah, maknanya dia adalah makrifah. Isim makrifah ni je ke? Alif lam je ke? Okay, ni dah selesai satu bab. Masuk yang kedua, isim makrifah. Nakirah ni senang. Sikit je isim nakirah. Tapi isim makrifah ada banyak lagi isim makrifah. Ada beberapa isim makrifah yang kita tak payah hafal tapi kita faham konsep. Dia tidak berubah. Macam dia tak ada alif lam. Dia memang nama tu nama khas. Dia isim yang kaku. Nama dia isim kaku. Contoh, Isim berkaku. isim pun kaku perkataan ni kita nak tahu nak terjemah dia mabni tu maksud dia kaku lah. Rupa dia physically dia memang macam tu. Dia tak ada alif lam pun kita nak tak ada alif lam pun memang kita tak akan jumpa alif lam sebab dia ni macam tu. Dia memang macam tu dia appear. Macam tu Allah dah jadikan dia tak ubah. Jadi termasuklah dalam kelas dia kata tunjuk ataupun isim isyarah. Ya. Teacher, okay, tadi teacher kata kalau dia tak ada alif lam, dia tanwin itu nakirah. Itu kita tengok pada isim lah kan. Betul. Kalau akhir dia tu kasrah, dia isim. Dia isim. So dia jatuh pada nakirah ke makrifat? Itu nanti kita akan tengok macam mana. Belum kita berjumpa. Okey. Macam kita jumpa perkataan tu dia dia bersambung-sambung. Contoh macam dalam Fatihah kan ada dalam Al-Fatihah. Contoh dalam Al-Fatihah ni. Maliki yaumiddin. Nampaknya tak bersambung. Jadi kita kena tengok dia bersambung dengan siapa. Dia isim cacat lah tapi dia ni memang kasrah. Dia isim. Kasrah. Maliki. Ni tahu ni isim ni sebab baris kasrah. Yaumi. Ni isim ni sebab dia kasrah. Macam itulah. Boleh. Tapi kita nak tahu dia ni makrifah ke nakirah. Sekarang ni kita dah sampai ke kita dah kenal isim tapi kita nak tahu dia makrifah ke nakirah. Kita kena tengok kawan dia, tempat dia bersandar. Atau kau tengok ni nakirah tapi dia ni bukan nakirah yang sempurna, dia bukan isim sempurna, mana kita tengok sebelah ni. Jadi dia
kat sini ni semua adalah satu frasa. Nama khas ni merujuk pada siapa? Kenapa dia baris kasrah? Mana harfu jar dia? Ke situlah. Dia baris kasrah mesti ada sebab. Sebab ada yang dah tukarkan harfu jar. Itulah. Okey, tak apa. Macam rasa banyak alamak. Macam mana ni teacher tak boleh nak fokus. Okay, so kita jangan dulu. Kita tengok dulu Okey. satu kalimah. Kita jangan tengok ayat. Jadi isim nakirah. Sekejap. Isim nakirah tu tanda tu je lah. Dua tu. Kalau kita kenal. Okey. Isim nakirah. Jadi saya buat kat sini. Padam ni dulu. Okey. Sekarang kita pergi kepada bentuk isim kan. Okay, sekarang saya besarkan sikit. Maknanya saya fokus pada bentuk isim. Jadi bentuk isim ada dua. Satu bentuk makrifah ataupun khas. Dan lagi satu nakirah. Nakirah. Iaitu am. Kata nama am. Isim am. Jadi nakirah kita senang aja nampak. Kita nampak ada dua. Iaitu yang pertama dia tak tiada alif lam. Tiada alif lam di awal. Kemudian di akhir ada tanwin. Ada tanwin di akhir. Jadi kita tahu ni nakirah. Ataupun untuk setengah-setengah isim tu dia tak boleh ambil tanwin, dia tak boleh baris tanwin, tapi dia boleh tak ada alif lam. Kita bubuh contoh. Contoh tiada alif lam ni macam perkataan tadi. Mu'minuna. Tentulah. Kalau ada tanwin, mu'minun. Sekejap. Sono pula. Ni contoh dia. Mu'minun. Macam tu boleh lah. Tapi kalau yang ramai, tak boleh. Tapi dia tak ada alif lam. Ni pun sama, tak ada alif lam tapi ada tanwin. Kalau makrifah pula, yang tadi kita jumpa, satu, tanda dia apa? Tanda yang pertama, ada alif lam. Ada alif lam di awal. Yang kedua, kalau isim isyarah. Ini yang saya nak tunjuk tadi ni. Ni sebelah. Kata tunjuk. Bila dia isim isyarah. Contoh isim isyarah. Zalika itu. Ulaika. Ini semua contoh. Tilka. Itu juga. Ini bawah ni terjemahannya. Boleh nampak ke saya conteng-conteng dekat saya point dekat ke skrin ni? Kalau kata saya bagi tahu besarkan. Boleh? Okay. Boleh. Tadi Ya. kecil sangat. Okey, saya letak kat sini. Yang kedua, kalau makrifah ni tanda dia isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah ni kata tunjuk. Teacher nota tak nampak sangat ni bagi ni tu apa? Teacher. Apa yang tak nampak? Sebab skrin bila dah besar teacher punya nota tu kan notes kan tulis tak nampak. Okey. Boleh nampak. Nampak? Oh, nampak the whole. Yes. Okay, you want to see the whole Okay, kalau nampak the whole. Okay, bila saya tulis tu saya nak besarkan sikit. Ya, okey, sorry. Saya tuliskan Tak apa. Tak apa, nanti kita boleh tengok, kita boleh zoom out, no problem. Thank you for telling me. Okay, isim isyarah tu, contoh dia kat sini. Contoh dia kalau kita tengok seluruhnya, di sinilah. Sebelah kiri saya ni. Memang kecil sikit. Tapi nanti tak apa, don't worry, saya akan point satu-satu ni. Jadi kata tunjuk. Ni semua isim ni makrifah. Tak kira lah dia ada alif lam ke, dia baris kasrah ke, dia apa ke, dia tak ada baris ke, ataupun dia start dengan hamzah ke, apa pun dia adalah, ni semua ni adalah contoh-contoh isim yang makrifah. Tanpa alif lam. Kalau kita tak boleh, kalau dia ada alif lam pun kita tak boleh cakap sebab dia ada alif lam. Dia kecil sangat yang mana? Yang kiri ni, boleh rujuk buku bagi yang dah ada. Sekarang ni saya tulis dulu sikit ni. Sebab saya, okey lah. Ni yang saya maksudkan. Isim ni semua makrifah.
Apa yang isim makrifah? Kata tunjuk dalam bahasa Arab, isim isyarah. Jadi contoh isim isyarah ialah zalika, Dalika. itu. Ulaika, mereka itu. Selalu jumpa kan? Bila Ya. selalu jumpa, nanti kita jumpa lagi, kita tahu, oh dia isim isyarah. Kita tengok terjemahan tak ada masalah. Tengok, tapi kita tahu dia isim makrifah. Ulaika, mereka itu. Tilka, itu. Hadza, ini. Hadihi, ini, untuk ini perempuan. Kemudian ada lagi kedua, kata penyambung. Contoh, allazi. Perkataan allazi ni sangatlah banyak. Kita pun sebut. Kadang kita dah hafal dah ayat-ayat tu. Tabarakalladzi. Tu allazi. Allazi tu maknanya isim makrifah. Dia isim makrifah. Sebab dia ada alif lam ke? Kan. Sebab dia memang isim yang kaku. Dia mabni. Mesti dia makrifah. Walaupun maksud dia orang yang. Macam tak ada pun orang yang itu. Ataupun yang itu. Tak. Tapi memang dia adalah isim mausul. Teacher, macam ni kita tahu dia kaku Macam ni kita tahu dia kaku teacher. Kaku ni maksudnya dia punya fizikal tu, rupa dia tu dia tak berubah. Tak boleh berubah. Dia tetap makrifah. Walaupun dia tak ada alif lam ke, walaupun dia tak pernah kita jumpa dalam tak ada tanwin ke apa kan. Dia memang macam tu. Macam kita bayangkan macam dalam bahasa kita lah, ini, itu kan. Dia tidak ada kaitan dengan baris dia tu. Dia tak ada tanda. Dia memang isim makrifah. Ini, itu, mereka itu. Tapi tak banyak cerita dia macam ni. Kita tak payah hafal as in macam kita beria-ria nak tahu kata isyarat tu. Tapi bila kita nampak tu, kita nampak dalam ayat tu, kita tahu, kita boleh terjemah. Sebab ini objektif modul 1. Kalau boleh hafal, terbaik. Kalau belum boleh hafal, don't worry. Yang penting familiar. Kalau tak tahu pun, ni isim isyarah ke isim apa, tapi tahu. Zalika, allazi yang sewaktu dengannya ni semua adalah isim kaku. Dia, rupa dia tu dia tak mengubah apa-apa dan dia adalah isim. Dan dia isim makrifah. Kita kan belajar tentang bentuk isim hari ni. Kita nak tanya, okey, contoh saya tanya. Kaifa, ni isim ke huruf? Isim ke harf? Tengok skrin. Sekarang saya tengah tunjuk perkataan kaifa. Dia isim ke harf? Kalau kita cakap harf, salah lah. Sebab kita tengah cerita pasal isim. Pasal isim. Dia isim. Sebab dia isim kata soal. Isim isim. Soal isim. Jadi dia isim. Isim ni sekarang kita tengah belajar makrifah ke nakirah? Kita belajar makrifah. Makrifah. Sebab dia memang sejak azali dalam bahasa Arab dia ni dipanggil isim makrifah. Isim yang kita kenal. Kita macam makrifah tu maksudnya kita kenal. Dia macam dah khas. Isim nama khas. Maknanya sekarang ni kita belajar pasal isim yang kaku kan. Semua ni kaku. Ya betul. Isim yang kaku ni semuanya makrifah. Jadi contoh Macam isim isyarah ni ada 5 ni je ke? bukan. Ada ini ada yang banyak lagi lah. paling banyak dalam Quran yang kita selalu sangat jumpa. Ada lagi isim isyarah yang lain, tapi yang ini je saya fokus pada ni sebab ini yang paling Yang banyak popular lah. yang sentiasa disebut, yang selalu banyak dalam Quran. Satu muka tu kadang ada lebih daripada 5. Ada kala lah. Okey, kata penyambung macam contoh allazi, orang yang, allazina, orang yang, allati, orang yang, man pun siapa yang, ma apa yang. Bila dia jadi tempat dia, kata soal pula ma juga. Tapi terjemahan dia dah lain. Apakah? Tapi sekarang ni macam mana nak tahu? Memang kita belum boleh hari ni kita belajar, kita boleh tahu. Tapi kita tahu dia adalah isim makrifah. Semua isim makrifah. Semua ni isim makrifah. Ya. Lagi satu. Semuanya ini isim makrifah yang kaku, yang mabni. Ya. Yes. Yang dia tak akan berubah. Dia tak boleh jadi nakirah pula. Dia tak ada jadi nakirah. Dia sentiasa isim makrifah. Dia sentiasa sempurna. Macam tu. Dapat? Okey. Baik. Ganti nama adalah satu lagi kumpulan isim makrifah yang besar jugalah. Jadi ada this set of ganti nama. Ini ganti nama yang
terpisah. Maknanya dia boleh duduk dekat depan ayat. Dia selalu di depan ayat. Contoh huwa. Tapi kalau dia belakang ayat, dia selepas daripada huruf ke. Contoh macam hu. Huwa terpisah. Kalau hu bersambung. Jadi dua-dua tak kisahlah dia huwa ke, dia hu ke, dia adalah isim makrifah. Kalau dia hiya untuk perempuan, dia perempuan. Hiya ataupun dia ha, dia tetap makrifah. Dia sama juga. Dia adalah isim makrifah. Kalau dia hum, dia sebagai ganti nama terpisah, dia hum, mereka. Bila dia dekat belakang pun, dia bersambung pun, dia tetap makrifah. Dia tidak akan hilang makrifah dia tu disebabkan dia duduk di belakang ke, di depan ke, dia adalah isim makrifah. Dia any position lah, dia Yes. tetap. Ganti nama. Ini nama dalam bahasa Arab disebut sebagai dhamir. Ya. Siapa dah pernah belajar ni mesti, oh ni ke. Dia biasa-biasa term tu. Tapi kita tak nak you all faham pening-pening kepala nak apa nama? Nak ingat term. Cuba kita faham konsep. Ganti nama ke, kata tanya ke, kata penyambung ke, dalam bahasa Arab ni kata tunjuk ke. Semua ni isim mabni dan semuanya isim makrifah. Dan kita jangan pening kepala, jangan stres nak faham benda ni tau. Maksudnya kita faham konsep tu, insya-Allah kita boleh kenal pasti bila kita tengok latihan yang saya minta kita buat ni. Sekejap, sikit Okey, latihan ni macam mana nak buat? Latihan isim makrifah. Perhatikan kalimah-kalimah di bawah. Kita tinggal bulatkan je. Kita tak payah tulis, kita tak payah apa. Kita bulatkan je isim makrifah melalui tanda-tanda yang kita baru saja pelajari sebentar tadi. Jadi contoh, Allahu. Kenapa kita kata dia makrifah? Sebab di awal kalimah. Yes. Lagipun ni memang kita dah tahu. Nama Allah kan Allah. Jadi dalam bahasa kita ejalah dengan huruf besar. Dalam bahasa Arab kita tak nampak tu huruf besar tu kalau makrifah. Tapi kita boleh kenal melalui tanda makrifah, iaitu dalam contoh ni alif lam. Baik, kita tengok an-nasi ni. Patut kita nak bulatkan ke tak? Alif lam. Sebab ada alif lam jadi kita bulatkan. Maknanya arahan dia bulatkan isim makrifah. Kita bulatkanlah. Baik, Rabbukum. Berapa kalimah di situ? Ada tiga kalimah. Ada dua je. Rabbu dengan Rabbu tu macam Tuhan. Ni satu kalimah. Tapi dia ni ada tanwin tak? Rabbu ni ada tanwin tak? Tak ada. Ada alif lam tak? Tak ada. Tak ada. Jadi Ada kita kum. tengok yang sebelah dia. Sebelah dia ni makrifah ke domir. nakirah? Makrifah. Makrifah. Sebab apa dia makrifah? Dia domir. Bagus. Sebab dia domir. Jadi kita bulatkan semua sekali. Ini kena bulat semua sekali macam tu. Sebab dia maknanya kalau ada dua macam ni, yang pertama ni adalah inti ataupun ibu ataupun inti kata. Inti dia. Dia punya main noun ataupun dia head noun dia. Just now this exercise, the instruction is to circle. Bulatkan isim makrifah. Betul. Oh, okay. Exercise ni kata kita bulatkan isim makrifah. Okay, maradan. Bulatkan tak? Tak. Tak, sebab dia isim nakirah. Okay, Nakirah. Sebab ada tanwin. Tak, sebab dia Dia ada ada tanwin, dia ada kalimah. Betul. Okay, abadina. Makrifah. Makrifah. Sebab apa? Domir. Dia ada domir. Sebab dia bersandar kepada domir. Sebab ada Domir. sebut dia. Ada dua kalimah dekat situ. Abadina. Dan Okey. Kita pergi kat bawah. Al-akhiri. akhiri makrifah. Bulatkan. Jadi kita bulatkan. Sebab ada alif lam. Betul. Fauqaha. Makrifah. Makrifah. Sebab dia bersandar kepada tu domir. Betul. Baik. Seterusnya. Ad-dhalalata. Makrifah. Sebab dia ada alif lam.
Kita bukan bulatkan tanda tau. Sekarang ya, ni ya. kita bulatkan kalimah tu yang makrifah isimnya. But then because we need to identify first the indicator tu dulu lah kan. Yes, sebab dia isim. Kita tahu ni semua isim. Tapi isim ni makrifah ke nakirah? Itu yang Kena sekarang ni kira. exercise dia nak tentukan dia makrifah atau nakirah. Nakirah, yes. Azab Ini nakirah. nakirah. Tak perlu bulatkan. Tak perlu bulat. Hudan. Ini Dan Nakirah. hujan. Nakirah. jadi tak perlu bulatkan perkataan tu. Tapi ada ya. Apa tu Dia teacher bukan ada ya? ya. Ini alif ini- maksurah. Oh, alif maksurah. Yes. Dipanggil huruf cacat. Kalau kita perasan, kalau ada tanwin kan, kalau kita perasan lah, kita baca, kebanyakan tanwin yang baris fathah ni, fathatain ni, mesti ada alif selepas dia, betul tak? Sebelah dia mesti ada alif. Correct Kita kan? kena baca panjang lah 2 harakat. Bila kita berhenti, kita kena 2 harakat. Dia fathah dia. Di fathatain jadi macam tu. Contoh, kalau azab tu, azaban. Betul tak? Ya. Mesti ada alif sebelah dia. Azaban. Itu maksud saya tu Kalau bila wakaf azaba. azaba. Betul? Jadi ini maksud saya, ini tulisan tu bahasa Arab tu sendiri. Bukan saya yang letakkan undang-undang tu. Jadi untuk setengah-setengah perkataan, dia punya alif tu dengan alif maksurah. Ataupun disebut juga sebagai huruf cacat. Huruf ilah. Okay, don't worry about that. Sebab kita bukan nak tulis, kita nak decipher. Kita nak baca. nak tentukan nakirah or makrifah. Betul. Kulli syai'in. Nakirah ke makrifah? Nakirah. Ya, sebab sandaran dia tu nakirah. Betul. Okey, alimun. Nakirah. Nakirah. Tak payah bulatkan. As-sufaha'u. Makrifah. Makrifah. Okey. Naron. Nakirah. Jannatin. Nakirah. Okay. Perasan tak latihan ni sama, lebih kurang je perkataan tu dengan perkataan pada latihan 8 sebelum ni. Dah jumpa beberapa kali, maknanya kita sepatutnya kita dah boleh lah juga terjemah tu. Kita tak ingat, kita patah balik. Kita tengok balik latihan 8. Baik, tamaratin, bulatkan tak? Nakirah tak bulat. Mutasyabihan, bulatkan tak? Nakirah tak bulat. Absarihim, Bulat makrifah. bulatkan. Ya. Oh, maksud dia Absarihim, lihat akan mereka. pelihatan. Okey, tak apa. Mereka. Don't worry sebab kita baru je buat latihan 8 tu. Jadi latihan ni saja je tanya sebab latihan ni sebenarnya nak tengok terjemahan. Tak nak tengok terjemahan, nak tengok kenal tak isim makrifah atau nakirah. Sabilillahi. Makrifah. Makrifah. Nakirah. Makrifah. Sabilillahi makrifah. Pada ada hi tu kita. Sebab Allahi. Masalan. Nakirah. Nakirah tak bulatkan. Zalikal kitabu. Itu nakirah. Makrifah. Zalika makrifah ke nakirah? Makrifah. Al-kitabu makrifah ke nakirah? Makrifah. Daripada sini kan saya akan selalulah sebut kita akan jumpa, kita kenal makrifah, nakirah. Tak sebut lagi da'am atau has tu. Mula-mula je. Ulaika humul muflihuna. Jadi ulaika Makrifah. bulatkan tak? Bulatkan. Hum Makrifah. bulatkan. Al-muflihuna. Bulatkan tak? Kita bulatkan. Dia jadi petak pula. Tak ikut arahan nanti. Lonjong. Okey. Tahtihal anharu. Tahtiha makrifah. Makrifah. Al-makrifah. Al-anharu makrifah. Makrifah. Baik, kita tengok yang kat bawah ni.
Lagi satu kita habiskan malam ni boleh ke? Ataupun ni saya tinggalkan untuk latihan Oh, sebagai pukul 11. bolehlah, dah ada momentum ni. Ada momentum teruskan ke? Besok. Teruskan insyaAllah. Teruskan. Teruskan. Bagaimana Tak apa, kawan-kawan yang lain? Terus kawan-kawan yang lain bolehlah kita teruskan. Tak apa. Kalau tertidur pun tak apa, insya-Allah. Ini Kita dah buat. bengong Siapa yang masih lagi boleh kita teruskan. Mati syahid dah, bukan mati. Syahid dalam perjuangan ni. Tak apa. Tasayyibim minas sama'i fihi Makrifah. dhulumat. Okey, apa yang makrifah? Makrifah yang bulat kasih. Okey, sebutkan perkataan Bukan yang kasih baik. ini apa ni? Nakirah. Nakirah Nusaybi. Kira As-sama'i. Kan? Ya. Ya, as-sama'i kita bulatkan lagi. Apa lagi kita nak bulatkan? Fihi. Fi. Ya, kita bulatkan fi je, jangan bulatkan fi. Sebab fi bukan isim. Sebab ya. Lakumul arda firasyan. Bulatkan kum saja. Kumul saja. Bulatkan kum. Ma'rifah. Malam ni belajar dia. Firasyan. Lagi? Al-arda. Al-arda. Yes, al-arda. Masya Allah, malam ni macam cekap je lah semuanya. Itulah dah momentum tu ada tu teacher. Okey, kita ambil yang lebih panjang sedikit dan kita akan bulatkan isim makrifah. Saya bacakan. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi, Rabbuka Ma'rifah. lagi al-malaika. Jadi sebenarnya kalau kita penggal je dia ni, dia terpaksa jadi kotak, tak apalah ya. Teacher, dia kena potong tu sebenarnya. Ya betul. Tapi kita dah potong dengan warna. Ya nampak tu. Kita dah Hijau tu lah. mudahkan. Jadi kita tak nak. Kita dah mudahkan tu. Okey. Dia jadi indicator lah, clue. Alamak, jadi bateri habis. Nanti Dia- bateri kakak nak habis sekejap. Allahu Akbar. Okey, Allahu musta'an. Malaikati. Jadi li. Jadi dua kalimah dekat situ. Jadi sebenarnya ada alif lam. Okey, jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, mana yang kita nak bulatkan ni? Ardi. Al-ardi. Ada lagi tak yang tertinggal? Tak ada dah. Ada. Ya. Nanti dia tu ya. Ya, ni domir. Kan? Teacher ni tak ajar pun. Tak ada. Tadi bukan nak ajar, tak sebut je. Malam-malam ni tak sebut. Tapi dia sebenarnya ada kat sini Sebab teacher dah jauhkan tadi kan. Dia tadi dia terpisah di dalam keadaan kita tengok kalimah by kalimah. Jadi kalau ana dia jadi ya. Dia nampak tu. Macam ni minni. Dia tak boleh jadi min ana. Min ana cakap pasar. Dalam Quran kita akan jumpa minni. Jadi macam kita kan macam ini semua tu kan aku kan macam tu Ya, kan. sesungguhnya aku, betul? Jadi macam tu betul lah So, tu. dia jadi domir lah ya teacher. Macam tu ya. Domir. Ya tu domir. Domir yang bersambung dan domir yang mutasil. Dalam bahasa Arab nama dia domir mutasil. Tapi kita ni nak mudahkan je sebut yang kita je bahasa Melayu. Tapi kita faham bahawa kalau kita dalam bab mengaji, kita nak ajar orang mengaji, tak boleh ajar dengan cakap tulis Melayu kan. Sebab dia akan mengubah maksud. Tapi ni kita nak faham nahu, konsep nahu. Jadi kita tak payahlah susah hati. As long as bunyi itu dekat, but we know. Bila kita kata domir mutasil maknanya ganti nama yang bersambung. Itulah kita dah bagi contoh. Nanti nama yang bersambung. Jadi sikit-sikit nanti saya akan berikan maksud perkataan ni, ejaan dia dalam bahasa Arab. Contoh macam domir. Macam ni lah. Kalau isim syarat ni, maksud dia ejaan dia syarat. Istifham. Tapi ini bukan perkara utama. Istifham. Mausul. Ejaan tu nampak macam mausul je tapi sebenarnya dia sad. Wasal. Perkataan wasal tu isyarah. Kalau kita ada masa lagi, insyaAllah kita buat. Makrifah tadi saya dah tulis Makrifah. Nanti saya akan kongsikan nota yang saya dah comot-comot sikit lah. Saya conteng ni. Tadi pun dah tulis nakirah.
Nakirah. Dia yang comot-comot ni yang best. Boleh faham. Allah. Okey. Baik. Jadi hari ini saya tinggalkan semua dengan dua muka surat ni, muka surat 18 dan juga muka surat 19 ya. InsyaAllah besok kita akan masuk topik baru lagi. Hari ini kita dah buat latihan. Jadi kita consolidate, kukuhkan apa yang kita dah pelajari dengan melihat kepada mushaf latihan bagi yang dah dapat. Mushaf latihan yang mana? Mushaf latihan ialah sekejap. Mana dia? Mushaf latihan tu kalau dah dapat lah. Semua belum dapat lagi sekejap. Ni kalau mushaf. Oh bismillah. Mushaf latihan yang ni, yang tak ada jawapan tu. Mushaf latihan ni yang kosong, dia ada sikit-sikit je jawapan dia tu. Dia mushaf, tapi kita boleh carilah, kita boleh cuba cari isim tu. Kenal, contohnya kan dalam Fatihah ni. Mana dia isim ni, isim nakirah. Contoh Maliki ni, makrifah ke nakirah? Kita boleh cuba buat. Yaumi ni makrifah ke nakirah? Dan seterusnya. Ini kita nampak isim ni. Makrifah, kita dah tahulah. Kenal yang tu je dulu. Lepas tu nanti terjemahan tu dia dah ada kat sini dan kita boleh lihat pada panduan terjemahan. Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujungnya. Saya pun dah ambil masa lebih daripada dah 8 minit terlebih. Saya minta maaf. Tak apa. Lebih kurang. Jadi dengan itu kita akhiri dulu kelas kita. Ada soalan ke? Saya ni main nak berhenti je. Oh tadi lah. Baik, kita akhiri kelas kita pada malam ini dan kita insya-Allah berjumpa lagi besok. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teacher. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, teacher. Baru Kak Mary nak buka gambar. Okay. Siti, Thank you, teacher. Siti bertahan sampai ke hujung. Kita Alhamdulillah. pun dah lantuk dah. Okey, okey. Tak apa, boleh terus Teacher, tipu tu teacher. payah drop. Ya? Jumpa lagi Nampaknya esok, kelas ni insyaAllah. ramai yang veteran-veteran. Oh, tak juga biasa. Orang muda dia selalu tengok rakaman. Kak, ini apa nama tadi Kak Mazli. Ya, Mazli. Akak duduk Ya. mana? Duduk dekat ni, dekat area ni, dekat Cangkat Jaya. Kalau dia nak pergi ke Taman Melewah, kalau tahu markas PAS tu, area situlah. Gombak Oh, Gombak. Oh, Ada Gombak. okey. Faham kalau dah datang ni payahlah. Siang akak masuk ke? Siang tak, sebab siang agak ada kuliah kelas kan. Ada kuliah. Faham. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Mana-mana yang kita dapat ni kita cubalah, kita ikutilah. In fact, Zoom pula apa ni